Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami ucapkan kepada semua penonton dan pengikut kami sekalian di Yuana, Sabah. Selamat menunaikan ibadah berpuasa juga kepada semua yang beragama Islam. Salam Ramadan Mubarak. Hai juga kepada rakan-rakan seangkatan saya yang bersama saya secara langsung dalam talian untuk rancangan ini. Sebelum saya meneruskan mukadimah dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan diri saya sebest bersama hos-hos rakan saya iaitu Hai guys, saya Diana. Hai, saya Elvi. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah penampilan hos-hos anak muda yang berwajah jelita dan tampan seperti saya. Lagi penuh bersemangat. Justru, sudah tentunya kalian boleh teka dari negeri mana berdasarkan logat mereka. Dari negeri di bawah bayu, kami tim Yuana TV Sabah membawakan anda audio siar Yuana TV Sabah yang julung kalinya bertumpu kepada hal ehwal Sabah serta Borneo secara keseluruhan. Umum kita ketahui, walaupun negeri-negeri Borneo yakni Sabah dan Sarawak terpisah secara geografinya, akan tetapi dari setahun ke setahun pelbagai usaha dan inisiatif telah dilakukan daripada kerajaan baik pusat maupun negeri sedang dikaji dan dilaksanakan bagi merapatkan jurang sosioekonomi rakyat Sabah dan Sarawak serta mempergiatkan pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam seiring dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia demi kemaslahatan masyarakat di sana. Baiklah, kita acap kali disajikan dengan berita serta mendengar keluhan dan aduan terutamanya bersangkutan polemik hal-hal hak rakyat Sabah serta isu akses kepada keadaan prasarana awam khususnya di kawasan pedalaman di Sabah. Jadi, apa kata dalam episod ini kita bertanyakan beberapa soalan hangat kepada podcaster-podcaster saya yang juga merupakan host kita yang merupakan anak jati negeri di bawah bayu itu sendiri untuk lebih memahami situasi dan perkembangan di sana berdasarkan pemerhatian dan pengalaman mereka sendiri. Jadi, adakah kalian sudah bersedia? Baiklah, jikalau kalian sudah bersedia, soalan pertama saya ingin mengajukan pada pendapat host, berapakah peratus jalan raya di Sabah yang berada dalam keadaan baik? Baiklah, mungkin boleh bermula dengan saudari Diana. Silakan Diana. Hai Kopi Posian, salam Ramadan. Saya Diana dan semangat betul kita punya host kali ini, saudara Subas. Okey, mau cakap pasal Jalan Raya Sabah. Famous kan Jalan Raya Sabah dengan nama hangatnya iaitu Jalan ke Bulan. So, untuk soalan Subas yang pertama, berapa persen jalan di Sabah yang dalam kondisi baik? Personally, saya tinggal di bandar Kota Kinabalu. Dan walaupun saya berada di bandar, jalan di bandar pun agak dalam kondisi yang kurang memuaskan. Bagi pendapat saya ada mungkin dalam 35% sahaja jalan di Sabah ni yang dalam keadaan yang baik. Cuba kita tanyakan saudari LV di tempat dia macam mana. Okey. Saya tinggal di Keningau, ulang-alik KK. Kerja di KK, pergi Keningau. Macam itulah kan. Rafi, saya boleh cakap jalan raya di Sabah ni bukanlah kita cakap semuanya tu teruk, okay? Tapi kita boleh nampak kalau dari sudut pembangunan, jalan raya di bandar dan pekan utama tu lebih baik sedikit berbanding dengan jalan-jalan di daerah yang lain, terutama sekali di kawasan pedalaman, kawasan yang tidak ramai penduduk. Keadaan jalan raya di sana agak menyedihkan dan boleh dikatakan rakyat yang ataupun penduduk yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memang terjejaslah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Diana dan LV. Jadi adalah selamat untuk saya katakan bahawa mungkin
kalau korang perasan, kalau korang ingat lagi ada satu berita di mana, tapi yang ni di Klang lah, kalau tak silap di Klang, Selangor. Ada seorang mamat ni, dia buat, dia letak tar sendiri, lepas tu dia buat satu signboard, tulis kat sini, pakai duit sendiri, pakai duit saya, pakai duit sendiri. Jadi dia kata, dia nak bagi tahu satu message, ataupun nak sampaikan satu message kepada MP yang menjaga kawasan tersebut. So mungkin itu boleh diamalkan lah di Sabah untuk melonjakkan peratus pembaik pulih jalan raya yang ada dekat sana. Okey, jadi kita proceed dengan soalan kedua. Apa punca pada masalah jalan raya rosak di Sabah? Sebab orang kata dalam bahasa Inggeris ada satu orang kata idiom lah, peribahasa. A problem shared is a solution, is a problem half solved. Jadi mungkin saudari Diana ataupun LV boleh take it from this question. Silakan. Diana. Okay. Okay, punca dia jalan di Sabah ni rusak. Saya rasa kalau kita quote jawapan daripada Menteri Jalan Kerja Raya Sabah, iaitu YB Syahelmi, dia ada state dalam satu wawancara dia di mana dia mengatakan kualiti kerja yang rendah yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor yang dilantik untuk membaik pulih jalan raya di Sabah ni. Maksudnya kita ada dana, jalan raya pun dibuat, namun kontraktor yang dipilih itu untuk melakukan perbaikan di jalan raya Sabah ni, dia menunjukkan kualiti kerja yang rendah, sama ada berkemungkinan bahan yang digunakan tidak mencapai kualiti yang maksimal. Maklumlah kalau dia tidak maksimal, berkemungkinan besar dia punya jalan raya akan nipis sikit. Bila dia nipis sikit, dia mudah rosak, sebab kita sendiri maklum di Sabah ni kita banyak 4x4, kenderaan-kenderaan berat untuk mengekspor hasil bahan mentah dari Sabah, contohnya kelapa sawit, kayu balak. Jadi di Sabah ni banyak kenderaan berat lalu lalang jalan raya dia. Jadi bila kualiti kerja yang rendah, dia sudah, dan kenderaan berat asyik ulang-alik masuk kampung keluar untuk mengekspor bahan mentah, di situ kita akan nampak jalan raya tu akan mudah rosak. Itu bagi pendapat saya lah punca dia yang pertama. Ada lagi ke yang punca lain? Sebab saya rasa macam-macam punca kita dengar hari-hari. Ataupun mungkin saudari LV boleh memberi penambah pada punca tu. Okay. Thank you. Okay, saya setuju dengan apa yang saudari Diana share tadi berkenaan dengan kualiti binaan ataupun the standard that has been delivered by contractors yang kena lantik oleh kerajaan. Okey, antara punca lainnya saya rasa kenapa keadaan jalan raya di Sabah ni begitu-begitu sejalah kan. Orang bilang dari dulu, orang bilang turap nanti berlubang balik, turap berlubang balik kan. Antara punca utama juga adalah kelemahan pengurusan dan juga perancangan terhadap projek pembinaan dan pembaikan jalan raya di Sabah itu sendiri. Okey, kita boleh put the blame on contractors, tapi dalam masa yang sama kita perlukan kepimpinan yang tegas dan juga efisien daripada pihak atasan juga. We cannot really macam kasih salah satu pihak saja. Especially bila kita have the power, kita lah yang kena macam tegas. Okey, aku bagi kau dana, then you need to use this fund dengan baik. Okay, deliver apa yang aku mahu untuk kebajikan rakyat. Itulah. Okey, baiklah. Jadi mungkin saya lebih peka dengan situasi yang ada dekat Sabah sana dari segi aspek jalan raya. Mungkin bagi saya, tak adalah saya selalu pergi Sabah. Jadi berdasarkan apa yang saya faham, mungkin macam saudari Diana sebutkan tadi, banyak kenderaan berat yang hari-hari orang lalu di sana untuk tujuan komersial, untuk orang travel dari point A ke point B. Jadi mungkin
bagi saya lah, mungkin sebab dia apa tu orang kata network jalan raya ataupun logo raya terlalu terhad. Jadi orang tak ada pilihan lain. Tak lain lah macam di KL. Kita boleh pakai jalan A, jalan B. Kita ada banyak alternatif. Tapi disebabkan oleh terlalu terhad, jadi semua orang akan pilih satu jalan je. So mungkin that thing dia memainkan peranan jugalah yang it depends on the situation juga. Bagi saya rasa begitulah. Tapi of course orang lebih peka lah dalam situasi ini. Okay, apapun, of course kita tak boleh hanya nak highlight kan punca-punca. Of course kita sebagai rakyat juga ada suara untuk memberikan cadangan. Jadi mungkin adakah langkah-langkah yang dibentang oleh kerajaan negeri dalam menyelesaikan isu jalan raya ini? Mungkin boleh bermula dengan saudari Diana sekali lagi. Langkah-langkah yang kerajaan ambil. First yang saya nampak adalah kita punya PMX dari federal. Kita sedia maklum di Borneo ni sedang dilaksanakan jalan raya highway Pan Borneo. Jadi salah satu pembinaan jalan raya di Sabah tu kita punya PMX sudah sendiri tegur. Kenapa lambat? Jadi saya rasa itu salah satu langkah yang kerajaan ambil untuk mempercepatkan pembinaan jalan raya yang lebih baik di Sabah. And kita punya PMX sendiri pun saya tekankan untuk minta monthly report progress untuk projek Pan Borneo kita, dan telah disalurkan beberapa bilion dana kepada Sabah untuk membaik pulih jalan-jalan raya di Sabah, terutamanya di bahagian pedalaman, iaitu untuk menghubungkan perkampungan dan ke sekolah-sekolah. Saya rasa itu yang saya aware daripada federal. Macam mana LV? Rasa LV dapat info dari Mungkin LV nampak dari perspektif lain pula, sebab Sabah kan besar. So kita tak boleh hanya tertuju pada sesuatu lokasi. Faham. Okey. Boleh kongsikan sedikit. Okey, saya faham dan setuju dengan apa yang Diana cakap tadi berkenaan dengan saranan tegas dari PMX untuk lajukan pembangunan Pan Borneo. Okey, ini kita cakap soal jalan raya utama. Okey. Macam mana pula dengan jalan raya di daerah-daerah lain, di kawasan-kawasan pedalaman? Sebab kita tahu jalan raya ni adalah satu medium utama yang digunakan di Sabah. Okay, because we know that our rakyat ni kita mampu untuk guna jalan raya, tidak semua mampu untuk naik helikopter macam tu kan. Okay. So saya terpanggil dengan kenyataan beberapa yang berhormat, okay, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri, even daripada jabatan sendiri, yang mana mereka menyatakan bahawa okey, kerajaan negeri sekarang sedang dalam usaha untuk projek pembaikan dan pembinaan jalan. Okey. Contoh projek pembaikan jalan ni kita selalu dengar turap jalan lah, okay, kasih cover balik jalan yang berlubang. Dan jalan-jalan yang berlubang ni diorang akan kasih bagus ikut keutamaan daerah. Okay, daerah mana yang perlukan keutamaan pada masa tersebut, okey, daerah tu dulu. Macam itulah, diorang tidak macam terus kasih satu kali begitu kan. Okey, saya kira usaha kerajaan negeri yang ini memang bagus. Okay, we know that they do something. Tapi apa yang kita perlukan adalah kerajaan negeri untuk membuat satu langkah yang lebih proaktif dan orang bilang lajulah, lebih laju untuk cater keperluan rakyat, keperluan semasa dan keperluan akan datang, supaya pembangunan di Sabah tu kita tidak lagi jadikan alasan pembangunan di Sabah ni terbantut sebab begini. We need to work fast. Itu yang saya rasa, pandangan saya lah, pandangan humble saya ni. Begitu. Jadi betul lah, of course kita hari-hari dengar pasal masalah jalan raya, tapi of course kita kena tak boleh no action talk only, NATO. Of course. So memang penting sebab jalan raya pun sebahagian daripada kita punya keperluan asas juga. Sekarang ni pun internet pun merupakan satu keperluan asas seiring dengan air, makanan, tempat tinggal kan. Jadi saya rasa kita dah nampak serba sedikit tentang masalah jalan raya yang kita rakyat Sabah hadapi. Mungkin kita boleh
proceed ke segmen seterusnya, iaitu masalah air di Sabah. Baiklah, untuk masalah air di Sabah, dia sama juga macam masalah internet, masalah jalan raya yang menjadi dominan di negeri Borneo seperti Sabah. Saya ada satu soalan yang saya nak tanya kepada dua-dua host kita, Diana dan Elvi. Soalan pertama, berapa kawasan atau daerah yang mengalami masalah gangguan bekalan air ini? Siapa yang boleh mungkin Diana? Sebab Diana nampak dah tak sabar dah nak kongsikan. Okay. Masalah air di Sabah. Untuk masa sekarang 2024 ni, majoriti daerah-daerah di Sabah ni mengalami gangguan air yang sangat teruk. Itu dari pandangan saya lah. Sama ada yang macam kita tahu UMS punya daerah, Tuaran, Sepanggar, dan kini even daerah Papar sudah mengalami krisis air yang sangat teruk, which is sampai tahap point tu dalam seminggu tu kami boleh tiada air langsung dari paip. Jadi keadaan air di Sabah sekarang ni dalam tahap yang sangat krisis sudah orang bilang. Dari Pandalaman sampai pergi pusat bandar, sampai satu hari tu even di shopping mall Kota Kinabalu, ibu kota Sabah, tiada air. Itu Surya Sabah shopping mall, langsung tiada air keluar. Jadi di sini kita nampak macam mana teruknya masalah air di Sabah ni. Mungkin LV boleh tambah, mungkin ada sedikit yang nak ditambah berkenaan dengan gangguan atau masalah bekalan air ni. Apa yang Diana cakap tu betul lah, rata-rata negeri Sabah ni hampir semua daerah tu memang ada gangguan air, tidak kisahlah di kawasan bandar ke, pedalaman ke, kebanyakannya mengalami gangguan air. Mungkin juga disebabkan antara faktornya sebab cuaca, kedua mungkin sebab ialah pengurusan bekalan air juga. Faham. Okay, cakap pasal masalah air yang kita sangat terkenal negeri yang paling terkenal. Of course, kita bukan nak merendahkan martabat ataupun kita nak menidakkan usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan negeri Kelantan. Of course, sebagai contoh, kita tahu masalah air di Selangor contohlah dengan Kelantan dia lain. Kalau Kelantan air dia kotor, okay. Tapi kalau di Selangor isu tak ada air langsung. Kadang-kadang kan ada musim dia lah. So berbalik kepada soalan kedua ni, saya nak tanya, apakah punca sebenar kepada masalah ini yang menjadikan masalah bekalan air ini? Siapa yang boleh bermula tu? Mana-mana sila. Mungkin Diana? Okay. Kita bagi LV lah jawab dulu sebab dari tadi dia dah jawab duluan. Okay. Sila. Okay. Masalah ataupun bukan masalah lah, punca bekalan air di Sabah ni kenapa? Dan kalau kita tengok, okay, macam tadi Sabah cakap, okay, kalau di Kelantan air kotor, di Selangor air kadang ada, kadang tidak. Okay, saya pernah duduk di Selangor hampir 5-6 tahun, belajar di sana dulu. Okay, Selangor ni dia tahu dia akan ada musim-musim tiada air. So kerajaan negeri datang dengan insentif, okay, kami bukan inisiatif, okay, masa ni tidak akan ada air, jadi kami bagi bantuan gini-gini. They come up with a plan, okay. Sebab benda tu diorang boleh foresee setiap tahun. Okay, kalau di Sabah pula keadaannya bagaimana? Di Sabah isu macam air kotor, isu tidak air, itu dia berlaku tiap tahun. Okay, tapi sayangnya inisiatif daripada pihak kerajaan negeri tu kita tidak begitu nampak. Dia macam bila rakyat sudah marah, rakyat sudah ni, baru macam okay, kami tengah buat ini. Macam tu.
saya tidak nafikan usaha kerajaan negeri. Okey, dorang ada keluarkan pernyataan, okey, kami sedang merawat loji rawatan air, kami mau tukar paip-paip lama, paip-paip pecah, kami tukar filter, kami mau update loji, kami mau bina loji baru begitu kan. Tapi itulah sejauh mana pengurusan ini, perbaikan ini memberi impak kepada rakyat dengan lebih baik tu, itu yang orang bilang macam memberikan kesan yang agak negatif kepada rakyat. Rakyat tidak nampak benda tu. Sebaliknya macam contoh tahun ini kita tengok hampir semua daerah ada masalah, ditambah lagi dengan faktor cuaca. Jadi ya, saya kira kerajaan negeri perlu itulah satu political will dan tim pengurusan yang boleh uruskan dengan lebih baik. Ini kita tidak boleh macam terlalu selesa, sebab apa yang saya nampak Sabah ni tiap tahun kita ada masalah yang sama dan tiap tahun kita come up dengan pelan perancangan yang sama. Tapi impaknya di mana? So we need to improve on that. So that baru kita nampak okey, kita ada perbaikan, kita ada perubahan. Walaupun benda tu sikit demi sikit, tapi kita kena buat dia berimpak. Itu yang kerajaan negeri saya kira agak di situlah. Satu hujah yang sangat ketat, sedap dan mampat lagi membuatkan saya inspired lah dengan kenyataan yang diberikan oleh LV. Okey, mungkin Diana pun boleh tokoh tambah sikit bagi kita nak projekkan suara ni kepada orang yang bertanggungjawab di luar sana, di Sabah khususnya. Baiklah, Diana. Okey, bertua kembali. Saya setuju dengan maklumat dan kenyataan yang diberikan oleh LV, di mana boleh dikatakan sistem pengurusan dan pentadbiran di Sabah ni dia agak lemah dalam pengagihan air, pemprosesan loji air. Pentadbiran di Sabah ni dia ada agak lemah lah, sebab sampai tahap kebanyakan daerah tiada air langsung. Tapi di samping itu, saya rasa juga punca pentingan kepada interruption of water di Sabah ni adalah NRW, non-revenue water, yang tidak menghasilkan keuntungan kepada negeri Sabah akibat paip pecah macam LV cakap, ataupun meter air yang dimanipulasi. Dan yang paling penting, yang mungkin ada orang tahu, ada orang tak tahu, kecurian air di Sabah ni dia sangat famous. Sebab di Sabah ni kami peratusan parti di Sabah tu dia agak tinggi dan banyak rumah-rumah setinggan. Jadi NRW ni dia paling tinggi, peratusan dia terhasil daripada kecurian air. Maksudnya meter tu, pipe tu, orang main curi-curi sambung saja dong punya meter tanpa perlu bayar kepada kerajaan negeri untuk menyalurkan air bersih kepada rumah orang. Ini selalunya biasanya dilakukan oleh parti. Ini oleh sebab pencurian yang dilakukan secara haram itu illegal, dia mengganggu kepada orang-orang negeri Sabahan ni untuk mendapat air yang bersih. Maksudnya bila ada bocor paip, tiba-tiba banyak paip kena sambung secara haram. Jadi air tu dia macam makin lama makin slow dia sampai, makin kurang dia sampai pergi rumah orang Sabah. Sebab apa? Sebab kecurian NRW ni oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Itu saya rasa dia salah satu punca lah masalah air di Sabah ni. Betul Kak Elvi? Tempat Elvi ada banyak Kak? Sebab macam tempat Diana ni dia macam kalau di Sepanggar tu, di Tuaran tu, di Kinarut punya main banyak orang sambung-sambung paip secara ilegal. Itu yang menyebabkan Sabahan ni susah mau dapat air. Betul? Faham. Betul tak? Faham. Ya betul. Sudah tiba masanya kita kena buat sesuatu sebelum terlambat, ataupun menjadi satu rogue nation di mana orang boleh curi buat seperti kan. Dah lah duduk tempat secara haram tapi pakai pula air kita sebagai rakyat, kita bayar cukai. Lepas tu semua kelebihan bagi ke orang yang tidak mempunyai permit sah untuk duduk di negeri Sabah. So itu something yang kita kena think about it lah. Dan of course kerajaan negeri
dan juga kerajaan pusat kena harus bercampur tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebut pasal kerajaan negeri, timbul pula soalan terakhir, soalan ketiga. Jadi sabar. Okay, soalan yang ketiga yang saya ingin tanyakan, adakah kerajaan negeri atau even pusat pernah membentang jalan solusi bagi masalah air ini? Sebab kalau korang lihat sebelum ni, ikuti berita sebelum ni lah, siapa Datuk Seri Dr. Zamri selaku Menteri KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, pernah tak silap pernah melakukan satu kunjungan ke satu IPT di Sabah. Saya tak ingat sangat nama, tak silap Universiti Malaysia Sabah, betul. Mungkin LB dengan ataupun Diana boleh perbetulkan. So adakah lepas orang kata kunjungan tu, pemerhatian yang dilakukan, benda tu memberikan orang kata kesan positif ataupun impact bermula untuk dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan pusat sejurus kunjungan tersebut, ataupun mungkin di luar konteks universiti tapi secara keseluruhan bagi penduduk-penduduk di Sabah secara keseluruhannya lah. Okay, siapa yang nak take it first? Mungkin Diana. Kalau kondisi UMS tu, itu kita, kalau Sabah tu dia sudah sedia maklum lah dengan krisis air tu. Tapi untuk bercakap tentang UMS, saya tidak berada di dalam organisasi UMS dan saya pun pelajar, jadi saya tidak tahu macam mana dia punya, apa orang bilang, dia punya progres untuk air. Tapi yang saya tahu hari tu PMX ada bagi bagi peruntukan untuk menyelesaikan isu tu, tapi still progres tu masih tak nampak. Tapi untuk federal punya langkah untuk penyelesaian air di Sabah ni, kalau kita merujuk kepada rancangan Malaysia ke-12 RMK 12, sebanyak, kalau saya tidak silap lah, dalam 200 juta diperuntukkan untuk kerajaan negeri Sabah menyelesaikan isu-isu air jangka pendek ni, bekalan air jangka pendek. Itu apa yang saya tahulah, saya maklum. Dan federal juga ada bagi 300 juta ringgit secara pinjaman pada tahun lepas, iaitu tahun 2023, dan beberapa projek barulah, projek-projek loji air, membaikan loji rawatan, untuk yang itu semua dalam rolling plan keempat Malaysia. Peruntukan-peruntukan tu dan projek-projek tu untuk menambah baik di Sabah ni punya tahap air. Itu apa yang saya tahulah. Dan selain itu pula, langkah yang diambil oleh state, kita punya menteri ada buat lawatan hari tu di loji rawatan air Telibong 2, di mana dalam fasa pembinaan untuk meningkatkan kapasiti loji air itu supaya rakyat Sabah dapat menikmati air yang lebih baik di Sabah. Namun ada juga tempoh hari terpaksa diberhentikan akibat beberapa sebab-sebab tertentu lah yang tidak dapat dielakkan, contohnya tahap air masin dan air bersih itu dalam tahap yang sama, sudah memasuki sauk. Itu yang menyebabkan rawatan loji air dan pembinaan loji rawatan air di Telibong 2 tu dia ada terberhenti seketika. Cuma sekarang ni dia sudah disambung semula dan we are seeking supaya dipercepatkan agar Sabah ni lebih dapat menikmati air yang lebih baik. Di samping itu, Telibong 2 kita boleh tahu dia di Tamparuli. Kalau kita tengok pergi pinggir bandar sikit lah kan, dekat area Papar, loji rawatan Limbahau tu dia ada tergendala sikit lah. Itu yang menyebabkan di sebelah-sebelah pinggir bandar ni dia kurang air. Tapi dalam sekarang pun menteri sudah pergi melawat untuk buat perbaikan, cuma prosesnya mungkin agak lambat sedikit lah orang bilang, sebab mungkin masalah dana, kita pun tak tahu, mungkin dana belum turun ataupun adalah punca-punca yang
mungkin kita tidak tahu sebagai orang awam. Pendapat Elvi macam mana? LV Okey. pula ada Okey. apa yang nak tambah? Okey, berkenaan dengan isu Think UMS out of the kan. box. Okey, contohlah isu UMS macam yang saya dah cakapkan. Bila Datuk Zamri turun, lepas tu apa tindakan daripada pihak UMS kan. Okey, dah tahu Datuk Zamri Menteri KPP and then Timbalan Menteri KPP Kementerian Kerajaan Tinggi Datuk Haji Mustafa. Okay, Haji Mustafa Samud, ahli parlimen Betul. Sanggar kalau tidak silap saya. Okey, saya perhati juga progres yang dibawa oleh Datuk Haji Mustafa dan saya lihat dalam minggu lepas tidak silap saya ada sudah beberapa tindakan yang orang buat. Orang macam sudah gerudi something lah, pasang something, which saya rasa satu tindakan yang macam spark something inilah. Okay. Kenapa ahli parlimen yang turun? Kenapa bukan ahli DUN? Okay, something yang buat sepatutnya ya saya tahu UMS dalam parlimen sepanggat. Itu adalah tindakan pusat. Tindakan kerajaan negeri pula bagaimana? Okay. Again, saya bukan bash kerajaan negeri, cuma membuatkan saya terfikir, adakah kerajaan persekutuan yang terlebih peduli terhadap negeri Sabah atau bagaimana? Okey. Kemudian soal peruntukan pula. Saya tertarik dengan kenyataan Diana soal dana. Adakah kita kekurangan dana atau bagaimana? Okey, saya rujuk kenyataan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Lamak Datuk Seri Panglima Datuk Bong Mukhtar pada 6 Disember 2023. Beliau katakan walaupun kerajaan negeri mengambil tindakan bagi mengatasi masalah air dengan memohon peruntukan dari kerajaan pusat sebanyak 320 juta ringgit sebelum ini, namun jumlah tersebut tidak mencukupi bagi menyelesaikan isu bekalan air di Sabah. Ditambah pula dengan jumlah yang saudari Diana kemukakan tadi, roughly about 600 million ringgit kan. Kemudian saya refer pula kepada bajet negeri tahun 2024. Okey, 5.701 bilion diperuntukkan untuk negeri Sabah. Kementerian Kewangan negeri Sabah dapat 2.48 bilion untuk perbekalan, 5 juta ringgit untuk pembangunan. Diikuti Kementerian Kerja Raya Negeri. Okey, dapat peruntukan paling besar juga selepas Kementerian Kewangan, 1.03 bilion perbekalan, 689.66 juta untuk pembangunan. So kalau kita tengok jumlah keseluruhan, 4.7 bilion daripada bajet ini diperuntukkan untuk perbelanjaan menurus, tetapi untuk pembangunan hanya lebih kurang 17% sahaja. So kalau kita bercakap soal dana, soal pengurusan dan sebagainya, secara jujurnya sebagai orang Sabah, lahir di Sabah, membesar di Sabah, tengok keadaan jalan di Sabah macam mana dari dulu sampai sekarang, masalah air karan lagi kan. Sabah kita boleh buat sebenarnya. Kita boleh buat, kita ada dana, kita ada peruntukan. Kerajaan negeri, kerajaan persekutuan peduli kepada kita. Kerajaan negeri boleh buat lebih baik lagi begitu kan. So what we need to do is again, saya tekankan yang itulah pengurusan. Pengurusan yang baik agar dana yang kita ada itu tidak disalahguna, tidak diseleweng, tidak berlaku ketirisan. Sebab dengan dana yang saya kira besar juga, walaupun ialah peruntukan untuk pembangunan tidak begitu agak ni juga. Again, itulah, we have the capacity but we don't do the job. So okay, sorry, pardon, saya betulkan kenyataan saya. We have the capacity, we do the job, but where is the result? Sebab setiap kali pilihan raya kita akan timbulkan isu yang sama. Macam okay, air, karan, jalan raya akan terus dipolitikkan. Tetapi bila sesuatu parti menjadi kerajaan, solusinya di mana? Yang beranak adalah rakyat, kan? Rakyat tidak kisah di mana, di bandar merana, di luar bandar lagi lah, kan? Saya macam mana nak cakap, this issue is a bit personal to me, sebab saya nampak macam mana kawan-kawan kan, ada yang terpaksa itulah kas keluar saving beli air, ada yang pergi ambil air di kolam, ada yang itulah orang-orang kampung lagi jalan kaki susah kan, bukan semua ada kenderaan apa semua. Jadi bila kita tengok kita sesama rakyat marahin, tengok macam mana rakyat susah disebabkan
bukan bilang kerajaan negeri tidak peduli ya. Saya tabik dengan kerajaan negeri. Usaha mereka untuk buat pembangunan di Sabah ni is a good thing. But then they really need to improve. Itu sajalah. Hmm. Saya sokong apa yang LV dah sampaikan kat situ. Lagi-lagi LV memang bijak dan cakap bab statistik ya, sebab of course apa yang LV nampak tu memang berfakta lah, sekali dengan figure-figure, data-data siap semua dah ada. So I think benda tu memang something yang dah cukup terbukti dan jelas dekat situ. Sebelum kita berakhir untuk segmen ni, of course saya nak kongsikan lah, kan di Sabah kan kita ada Sabah ni ada banyak parti. Okay, ada parti bukan parti politik ya. Dia ada Warisan, ada GRS, ada Bebas, lepas tu ada BN juga, betul? UMNO Sabah. So dia kadang-kadang dia macam nampak macam banyak, tapi sebenarnya diorang semua dalam kerajaan perpaduan. So I think it's not tak mustahil untuk semua berganding bahu, dan benda tu boleh dibawakan ke parlimen, and of course sama-samalah kita kita lupakan ataupun belakangkan perbezaan fahaman politik. Dia tak sama macam di Semenanjung kan. Semenanjung okay, of course dalam satu negeri, contohlah di Selangor katakan, of course PH kan dia dominan, dia ada keadilan, dia ada DAP, ada Amanah, of course, dan ada juga BN dalam Exco lah. So itu pun dia disebabkan DAP, Amanah dan juga keadilan, dia memang dalam komponen PH. Lepas tu dia campur pula dengan PN. Itu lain cerita. Tapi di Sabah dia macam banyak sangat, and then dia tiba-tiba bila kita datang keputusan dia kena work together. Memang ada sometimes akan bergaduh, ada benda yang tak bersetuju, agree to disagree, but with the fact that the situation yang berlaku lepas pasca PRU 15, I don't see that is not possible lah untuk drag this issue ataupun memanjangkan lagi, prolong isu masalah air ataupun masalah jalan raya. So mungkin dalam masa lagi berbaki 3 ke 4 tahun, God willing, benda ni mudah-mudahan boleh diselesaikan demi kesejahteraan rakyat di Sabah. Jadi ada apa-apa lagi yang mungkin saudari LV atau Diana yang terlepas pandang yang mungkin nak dikongsikan lagi ke sebelum kita melabuhkan tirai untuk segmen ini? Tiada. Okey, kalau tiada, mungkin saya sebagai satu harapan yang saya ingin sisipkan di sini, semoga semua yang kita telah kongsikan untuk episod pertama Yuwana TV Sabah memberikan satu eye opener ataupun memberikan kesedaran kepada semua yang berada di Semenanjung Malaysia, supaya kita boleh tahu apa yang sebenarnya berlaku di Sabah dan rintihan, keluhan dan hak-hak Sabah yang telah sekian lama dianaktirikan. Agak kasar sikit lah bahasa, tapi itu memang benda yang kita kena utarakan, disebabkan kita tak nak negeri bukan sahaja Sabah tapi Sarawak juga ketinggalan daripada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Jadi untuk malam ini saya Beth bersama para barisan podcaster Diana dan LV, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada semua saudara di rumah yang menonton. Jadi baiklah, kita akan bersua lagi di episod akan datang di Yuwana TV Sabah. Terima kasih.